وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, tinggi syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan nikmat, rahmat, ruang peluang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Maka pada pagi ini lagi sekali Allah izinkan kita untuk sama-sama boleh datang ke masjid, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Dan Allah masih izinkan kita sekali lagi untuk sama-sama berada dalam salah satu daripada halaqah ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kefakihan, faham dalam agama. Seterusnya Allah kurniakan kepada kita kekuatan untuk kita beramal dengan setiap ilmu yang kita pelajari, yang kita tuntut. Mudah-mudahan ianya dapat menyelamatkan kita dan menjadi bekalan untuk kita apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita jumpa dalam kuliah maghrib hari Isnin minggu keempat. Tapi hari ini kita jumpa awal sikit. Sebab menggantikan tempat Ustaz Rashid pada pagi ni, yang katanya akan berangkat insya-Allah untuk menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan umrah makbulah insya-Allah. Amin. Saya tengok dalam poster, biasanya Ustaz Rashid kan kuliah berkaitan dengan ibrah daripada Al-Quran ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada Al-Quran. Jadi insya-Allah pada pagi ini pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya akan kongsi dengan ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Ali Imran ayat ke-169 berkaitan dengan kemuncak kenikmatan di dunia. Kemuncak kenikmatan di dunia. InsyaAllah sebelum daripada tu saya akan baca dulu satu firman Allah Subhanahu wa taala, iaitulah daripada surah Ali Imran ayat 169, dan kita tengok kisah di sebalik ayat ni. Mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai ibrah, pengajaran dalam kehidupan kita dan juga motivasi untuk kita insya-Allah dalam masa yang Allah masih berikan kepada kita ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jangan sesekali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yakni yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Allah mengatakan dalam ayat ni, jangan sesekali kamu menyangka bahawa orang-orang yang terbunuh, yakni yang gugur sebagai syahid, yang syuhada pada jalan Allah itu mati. Kan? Mereka tidak mati. Bal ahya'un.
Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah hidup. Ahyaun. Mereka ni hidup kata Allah Subhanahu wa taala, yakni hidup secara istimewa. Nah, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala, yarzaqun, dengan mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mati ni memanglah mati, tuan-tuan. Cuma mati mereka ni, gugurnya mereka ni, syahidnya mereka ni fi sabilillah, tak sama dengan kematian orang-orang yang biasa. Tak sama, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan, bahkan orang yang turun perang fi sabilillah ni, mereka ni boleh berbuka puasa. Kan, diharuskan mereka ni rukhsah boleh buka puasa. Orang yang turun pergi berjihad fi sabilillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun dalam keadaan depa turun tak puasa, buka puasa, tuan-tuan, sebab berjihad fi sabilillah, tapi pahalanya lebih daripada kita hak puasa ni, tuan-tuan, tapi tak pergi berjihad. Kan, puasa tapi tak pergi berjihad, pahala depa lebih lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu bila mereka ni gugur syahid, mereka ni meninggal dunia, maka salli ala sayyidina Muhammad, Allah kata mereka ni hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi kekasih mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka ni istimewa, sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah bagi rezeki kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, apa kisah di sebalik ayat ni? Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika ayahku terbunuh dalam peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku. Siapa ayah kepada Jabir bin Abdullah ni? Iaitulah Abdullah bin Amru bin Haram Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini ayah kepada Jabir. Maknanya Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram Al-Ansari. Maknanya ayah ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ayah Jabir ni juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir sahabat Nabi, anak dia ni Abdullah bin Amru ni pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kedua-dua ni radhiyallahu anhuma. Kan, sebab dua-dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di belakang tu Al-Ansari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya ini adalah di kalangan sahabat Ansar. Di kalangan sahabat Ansar. Dan di antara juga yang orang Madinah, orang Yasrib yang awal memeluk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bahawasanya juga Abdullah bin Amru ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salah seorang daripada pimpinan. Maknanya orang-orang atas juga, bukan orang biasa. Orang-orang yang ada nama, orang-orang yang ada kedudukan, dan tokoh Khazraj di Yasrib ataupun di Madinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir bin Abdullah. Kan dia cerita, dia kata ayah aku terbunuh dalam perang Uhud. Pertama perang Badar dia turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdullah bin Amru turun perang Badar. Kemudian yang kedua perang Uhud, dia turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi Allah takdirkan dia syahid. Dia terbunuh, kata anak dia, ayah dia terbunuh dalam perang Uhud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, wahai Jabir, maukah aku beritahu kepadamu apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayahmu? Nabi tanya kepada Jabir, anak ni, maukah aku habaq dekat hang ni, bahasa kita ni, mau dah aku habaq dekat hang apa yang Allah ucap kepada ayah hang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, istimewa tu kan? Maka Jabir radhiyallahu anhu dia jawab, sudah tentu ya Rasulullah.
Wahai Rasulullah, sudah pastilah. Kita ni bahasa mudah kata, macam tu lah. Wahai Rasulullah. Apa dia ya Rasulullah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka baginda Nabi SAW bersabda, tiadalah Allah berbicara dengan seseorang kecuali dari balik tabir. Kata Nabi, tiadalah Allah berbicara dengan seseorang kecuali dari balik tabir. Maknanya ada sesuatu yang menyekat. Kan? Bukan direct. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kecuali ayahmu. Kecuali Abdullah bin Amru bin Haram ni. Yang lain-lain salli ala Sayyidina Muhammad, Allah berbicara, dia ada tabir. Tapi dengan Abdullah bin Amru ni, tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW. Allah berbicara kepada ayahmu sebagai pejuang agamanya. Orang yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, al-jihadu fi sabilillah. Dan dia seronok untuk setiap kali nak pergi berjihad, dia seronok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia teruja, bukan dia rasa berat Nabi. Kita kan tak nak pergi berjihad tuan-tuan, nak main masjid pun berat. Kan? Nak main masjid pun berat, pergi berjihad lagi ya. Kan? Dia seronok, dia teruja nak pergi berjihad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu ketika mana dia nak turun untuk berjihad fi sabilillah dalam perang Uhud ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mai satu perasaan kuat meliputi dirinya. Diri siapa? Abdullah bin Amru bin Haram ni. Dia mai satu perasaan kuat meliputi diri dia, tuan-tuan. Dia dok rasa bahawanya kali ni dia turun, dia tak balik dah. Ni dia turun perang Uhud ni, dia tak balik dah. Dia mai dok rasa macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Tapi walaupun dia dok rasa macam tu, dia turun ni dia akan syahid, dia turun ni dia tak balik dah rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi perasaan yang dia dok rasa tu tak sikit pun membuatkan dia rasa sedih, rasa takut, rasa duka cita nak turun pergi perang, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab dia bakal meninggalkan dunia ni, meninggalkan orang yang dia kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak, dia tak rasa macam tu. Dia tak rasa sedih, dia tak rasa berat nak turun pi. Tak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan terpancar pada wajahnya, pada dirinya suka, seronok, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dia panggil anak dia Jabir ni. Dia panggil anak dia Jabir bin Abdullah, yang juga sahabat Nabi SAW ni. Maka dia sampaikan wasiat kepada anak dia, kepada Jabir. Dia kata, sesungguhnya ayah ni merasa yakin akan gugur dalam peperangan ni. Dok rasa ni, yakin dok rasa ni, ayah akan gugur, ayah akan wafat dalam peperangan Uhud ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan mungkin akan menjadi syuhada yang pertama. Boleh jadi ayah ni orang pertama yang gugur sebagai syahid dalam perang Uhud ni. Ni perasaan dia, Allahumma salli ala Muhammad, ketika dia sampaikan kepada anak dia Jabir. Boleh jadi dia kata ayah orang pertama akan gugur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di kalangan tentera Islam kan, boleh jadi ayah ni hak pertama. Dan demi Allah, sungguh ayah tak rela sepeninggalanku nanti, sepeninggalanku mencintai seorang pun di antaramu melebihi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan dah kat anak ni. Dia kata ayah tak rela selepas daripada kematian ayah nanti ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak ada di antara kamu yang cintanya di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun cintanya kepada yang lain lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, dia kena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena cinta Rasulullah ni lebih daripada hal lain. Ni wasiat kat anak ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi pun pesan macam tu kan, tak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada walidihi, pak dia sendiri, wa waladihi, anak dia sendiri.
wan nasi ajma'in. Aku lebih dia cinta daripada manusia seluruhnya, kata Nabi. Nabi bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan dirahmati Allah. Maka dia wasiat benda sama kepada anak dia. No? Kan. Jangan kamu cinta satu orang hak lain lebih daripada Nabi SAW. Maknanya kamu kena cinta Rasulullah ni lebih daripada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan lebih daripada ayah. Kena cinta kat Nabi SAW. Selain itu katanya, sebetulnya ayah memiliki hutang. Dia kata, kalaulah ayah ni ada hutang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turun sekali tak balik dah, turun sekali lagi mati, maka lunasilah hutang ayah ni. Bayarlah hutang ayah. Seandainya ada hutang, ayah turun ni tak balik dah, ada hutang, selesaikanlah hutang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni wasiat siap-siap. Tuan-tuan nak pergi umrah pun sama lah kan. Kalau mampu selesai. Tak mampu tuan-tuan, biar ada satu benda. Sebab tu hutang ni sunat kita tulis. Kan? Kalau kita meninggal tuan-tuan, sebab kita tak tahu nak meninggal bila, nak mati bila. Supaya ada orang boleh tengok buku tu. Kan? Tapi bukan bermakna suruh berhutang. Bukan bermakna suruh berhutang. Kajma nak abad kalau berhutang. Tulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biar ada orang tahu kita ni ada hutang. Kan? Dan wasiatkanlah kepada saudara-saudaramu agar mereka suka berbuat baik. Pesan ke adik-beradik supaya suka untuk berbuat kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni tuan-tuan. Sebelum dia turun pergi perang, dia duk mai dah, duk rasa ni yang dia akan meninggal dunia, yang dia akan wafat dalam peperangan Uhud ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sambung balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW kata apa? Allah berbicara dengan ayahmu, kepada ayahmu sebagai pejuang agamanya. Allah berfirman, wahai Abdullah, berharaplah padaku, yakni mohonlah sebarang hajat kepada aku. Allah offer. Allah offer dekat siapa? Kat sahabat Nabi ni yang namanya Abdullah bin Amru bin Haram Al-Ansari radhiyallahu anhu. Allah offer. Allah kata, wahai Abdullah, berharaplah kepada aku, yakni mohonlah sebarang hajat kepada aku. Mintalah, kamu nak minta apa? Ni yang Nabi kata Allah berbicara direct dengan Abdullah bin Amru bin Haram. Direct. Allah offer kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah kata, minta, nescaya aku akan bagi kepada kamu. Aku akan beri kepada kamu. Minta, apa hajat kamu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Abdullah. Bapamu menjawab, kata Nabi. Nabi cerita dekat Jabir. Bapamu menjawab, dia kata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kan, wahai Tuhan aku, kembalikanlah aku ke dunia untuk aku mati kali kedua. Kerana-Mu ya Allah. Wahai Tuhan, entah aku balik dunia, kembalikan aku ke dunia untuk aku mati kali kedua. Bukan nak hidup. Bukan nak hidup tak dunia. Tak, nak mati kali kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelik tuan-tuan. Dia mati dah, tapi minta Allah hantar balik dunia, dia nak mati kali kedua. Yang ni tuan-tuan boleh nampak sallallahu alaihi wasallam Muhammad betapa istimewanya nikmat orang yang mati syahid ni. Dia dah mati dah kali pertama, nak mati kali kedua, mati syahid juga. Sebab dia nampak dah nikmat yang Allah bagi, nikmat yang Allah berikan kepada orang yang syahid fi sabilillah. Sebab tu dia minta balik pun nak mati lagi sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, telah menjadi ketentuanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa manusia di alam barzakh ni. Ni alam kubur tuan-tuan. Tu buka pintu nampak alam kubur tu. Sesungguhnya kata Allah, telah menjadi ketentuanku bahawa manusia di alam barzakh ni, di alam kubur ni, tidak dapat kembali semula ke dunia. Walaupun tadi Allah offer kepadanya, minta kepada aku.
mintalah kepada aku wahai Abdullah. Nak minta apa minta, nescaya aku akan berikan kepada kamu. Dia minta nak hidup dan nak mati lagi sekali. Allah kata sudah menjadi ketentuan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bahawa manusia yang berada di alam kubur tidak dapat kembali lagi ke dunia. Hak ni tak dapat dinafikan. Walaupun orang yang mati istimewa macam ni. Kan? Tak dapat. Dia minta hak tu dia tak dapat. Allah tak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh dah. Nampak tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia buat permintaan yang kedua. Permohonan yang kedua setelah tidak berjaya dengan permohonannya yang pertama tadi ni. Bapamu berkata, maka Nabi hebat kat Jabir, bapa kamu kata, wahai Tuhan aku, ya Rabb, beritahulah kepada orang-orang yang di belakangku, yakni yang masih hidup di atas dunia. Yang masih hidup di atas dunia, yang masih berjihad nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang masih bersemangat ni berjihad atas dunia. Mereka ni belum gugur lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai Tuhan aku, beritahulah kepada orang-orang yang di belakang aku, yakni yang masih hidup atas dunia ni, tentang keadaanku yang sudah mengecapi sebahagian nikmat daripadamu. Abang kata walaupun baru di alam kubur, di alam barzakh, tapi sebahagian daripada nikmat syurga tu dapat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Abdullah dia kata, wahai Tuhanku, sampaikan kepada sahabat-sahabatku, kawan-kawan aku, termasuklah hari ni orang yang nak berjihad fi sabilillah, tentang khabar berita gembira ni, bahawasanya kata Abdullah, aku sedang mengecapi nikmat, sebahagian nikmat syurga yang Allah bagi kepada aku, yang kamu berikan kepada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai apa? Sebagai balasan mereka yang mati syahid kerana mempertahankan agamamu. Kan? Bukan sia-sia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak ni syahid dunia, syahid akhirat ni. Kan, syahid akhirat saja, orang yang Allah uji, contohnya dengan penyakit, kan, orang yang menderita sakit lama, sakit dalam perut ke, ta'un ke, orang yang mati sebab kemalangan, kebakaran, lemah, orang yang mati sebab melahirkan anak, itu syahid akhirat. Allah bagi pahala nanti insya-Allah di akhirat. Tapi dunia macam biasa, urus macam biasa. Pahala akhirat dia dapat sebab Allah uji dia dengan kesakitan sebelum dia meninggal dunia. Ada orang sakit lama tuan-tuan, tapi kalau sakit tu dia mampu bersabar. Setiap sabar itu Allah hapuskan dosa. Dia redha pula. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dengan kesakitan Allah bagi tu dia redha. Dia sangka baik dengan Allah. Tuan-tuan, bila dia mati, dia meninggal dunia, sebab sakit Allah uji dia lama tuan-tuan. Dia mampu tersenyum, dia tak sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia sabar dengan ujian Allah bagi kat dia. Maka dia meninggal dunia, di akhirat nanti Allah bagi pahala syahid kat dia. Syahid akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Bahkan yang itulah yang lebih penting untuk kita, sebab akhirat tu kampung kita, kampung yang abadi. Walaupun atas dunia pun kita ada kampung juga, tapi kampung atas dunia ni dia tak kekal. Kampung akhirat tu kekal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapat di sana nikmat tu. Tapi orang yang berjihad fi sabilillah ni gugur syahid tuan-tuan. Ni adalah syahid dunia, syahid akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan, syahid dunia, syahid akhirat. Dan mereka ni tak sama urusan jenazah mereka dengan hak tadi ni, tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dikebumikan dengan pakaian mereka yang berdarah. Tak cuci tuan-tuan, tak cuci dah. Dengan pakaian yang berdarah itulah, dengan darah-darah mereka itulah mereka dikebumikan. Sebab darah itulah nanti, di akhirat nanti akan keluar satu bau kasturi, wangian kasturi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wangian yang wangi, paling wangi di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Sebab tu tak dibersih, tak dimandikan mereka. Dengan pakaian itulah mereka dikebumikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Maka Allah menerima permintaannya ini. Hak kedua ni Allah terima, kata Nabi SAW. Lalu Allah menurunkan ayat di atas kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rupanya tu asbabun nuzul, sebab turun ayat yang saya baca tadi ni. Kan? Asbabun nuzul, ayat yang dibaca tadi surah Ali Imran ayat 169 tadi ni. Turun ayat ni. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Amru bin Haram Al-Ansari, dia minta kepada Allah supaya Allah sampaikan benda ni untuk orang-orang yang masih berjihad di atas dunia, tentang nikmat orang yang mati, yang gugur syahid fi sabilillah. Mereka ni mendapat nikmat, sebahagian nikmat syurga dapat dah ketika berada di alam barzah, dapat dah. Sampaikan berita gembira ni kepada mereka supaya mereka lebih seronok, bersemangat untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan surah surah Ali Imran ayat 169 tadi ni. Allah cerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah tadi ni, tuan-tuan, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim kata apa? Sumber hadis ni, sanad dia adalah sahih. Ni cerita yang Nabi, yang kita baca Nabi duk cerita dekat Jabir tadi ni. Sumber dia, sanad dia adalah sahih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ni motivasi lah untuk kita. Supaya kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada keinginan untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan, walaupun tuan-tuan belum tentu lagi kita dapat ke tak nak turun pergi berjihad ni, tapi kena ada niat untuk syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid dengan sebenar-benar pengharapan, nak ni mati syahid ni, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, syahid cita-cita kami. Kan, syahid cita-cita kami, maknanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala ni no hal, tak ada masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Syahid cita-cita terbesar dia. Nak mati syahid, ada peluang je tuan-tuan, dia akan rebut. Ada peluang, dia akan rebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu Nabi kata, barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid dengan sebenar-benar pengharapan, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakannya kedudukan para syuhada. Sekalipun sekalipun dia mati di atas katilnya, yakni atas tempat tidur dia. Sebab dia nak sungguh syahid ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Allah tak takdirkan dia, tuan-tuan, meninggal syahid dalam perang untuk agama Allah. Dia meninggal atas katil, kata Nabi. Meninggal di tempat tidur dia, kata Nabi. Maka Allah kurniakan dia kedudukan para syuhada. Kan sebab dia ada cita-cita syahid fi sabilillah dengan sebenar-benar pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dalam riwayat Imam Ahmad pula, Sayyidina Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah sahabat-sahabat kamu syahid di dalam peperangan Uhud, Allah meletakkan roh mereka dalam tembolok burung-burung hijau. Burung-burung itu terbang ke sungai dalam syurga dan menikmati buah-buahan syurga. Allah letakkan roh, kata Nabi SAW, roh orang yang syahid ni dalam tembolok burung-burung hijau. Dalam
dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan kita duk baca jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan? Syurga, sungai-sungai dalam syurga. Kan? Burung ni bawa roh tu. Sallallahu alaihi wasallam bawa terbang ke sungai-sungai dalam syurga, menikmati buah-buahan syurga, ketenangan syurga. Kita duduk atas dunia nak tenang pun pergi cari homestay lah, apalah tuan-tuan dekat dengan sungai apa semua. Ni baru atas dunia. Kan? Nak tenang atas dunia cari tempat-tempat yang macam tadi pemandangan dia ada sungai, seronok tengok. Release tension kita. Kan dalam syurga Allah bagi nikmat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, walaupun tak sama lah dengan atas dunia ni. Bahkan kalau sebut mahligai dalam syurga pun, istana dalam syurga pun kata ulama, jangan samakan dengan istana atas dunia, takkan sama. Hak dalam syurga takkan sama dengan atas dunia. Cuma kita nak abang dunia ni nak tenang, cari tempat-tempat macam tu. Allah bagi dalam syurga tempat yang lagi hebat daripada tu. Kan? Burung ni kan bawa roh mereka terbang sallallahu ala sayyidina Muhammad, menikmati keindahan sungai, menikmati buah-buahan syurga. Kalau tuan-tuan baca lah ayat Allah Subhanahu wa taala lain, tuan-tuan, untuk Firaun dan kawan-kawan dia, Allah bawa pagi petang roh mereka ni buh dalam tembolok burung, pagi petang duk layuk atas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu mereka ni duduk alam barzakh. Tapi pagi, petang, burung ni kan bawa tuan-tuan roh mereka ni layuk atas api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni untuk orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak abang kata, dia kena azab tak? Dalam alam barzakh ni, dia kena azab. Cuma belum sepenuhnya. Begitulah juga orang yang dapat nikmat dah. Belum sepenuhnya. Dapat dah nikmat, tapi belum sepenuhnya lagi. Itu kata sahabat tadi, sebahagian nikmat syurga tu dapat dah. Kata Abdullah bin Amru bin Haram tadi ni, sebahagian nikmat syurga tu dapat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok-tengok jam tu kat pukul 9 tuan-tuan. Terkejut juga betul tadi. Betul. Dah lah cerah kan. Tengok depan tu, maknu betul kot. Tu pun cepat sikit. Jangan nampak ustaz kena pergi cepat, baru nanti awal lagi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ia hinggap di lampu-lampu emas di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Hinggap di lampu-lampu emas. Ni nak abang kat kita satu benda yang indah dalam syurga ni. Kita dah atas dunia pun ibu-ibu belakang tu mah cukup suka. Mah tak lepas api. Hak marah boleh senyum lah. Tengah-tengah marah bawa keluar seketir bagi. Dia peluk cium selalu. Kan? Seronok mah tu mah tu. Nak abang gambaran kan? Dia singgah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hinggap di lampu-lampu emas di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Setelah merasai makanan yang lazat-lazat dan minuman yang enak-enak, para roh mula berbincang. Roh berbincang sesama mereka. Mereka berkata, alangkah gembiranya jika kawan-kawan kita mengetahui betapa hebatnya layanan Allah kepada kita. Kawan kita hak tak main lagi ni, yang belum gugur syahid lagi ni. Alangkah gembiranya, seronoknya jika depa ni tahu layanan Allah yang sangat istimewa untuk orang yang gugur syahid ni. Yang gugur sebagai syuhada ni, Allah layan sangat-sangat istimewa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu VIP ke VIP ke apa ke tak tahu, tapi kira sangat istimewa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan lemah semangat dari berjihad. Jika mereka tahu, mereka tak akan patah semangat tuan-tuan untuk turun berjihad. Tak akan mengeluh setiap kali nak turun berjihad. Mereka tak akan mengeluh sekiranya mereka tahu akan nikmat yang Allah akan bagi selepas mereka gugur sebagai syuhada. Dan tidak akan malas untuk berperang. Kan? Dengar je perang, tuan-tuan. Semangat turun pi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah berfirman kepada mereka,
Allah kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila roh-roh ni berbicara sesama mereka yang gugur sebagai syuhada tadi. Kalaulah sahabat-sahabat kita tahu nikmat Allah bagi ni, Allah layan kita ni sangat istimewa, tentu mereka ni akan bersemangat untuk berjihad pada jalan Allah. Mereka ni tak malas untuk turun perang. Kan? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, berfirman kepada mereka, aku akan sampaikan kepada mereka yang berada di dunia tentang keadaan kamu dalam syurga yang penuh kenikmatan ini. Maka Allah turunkan ayat yang dibacakan tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi ni salah seorang yang ditugaskan untuk jaga bukit. Orang panggil bukit pemanah tu kan. Perang Uhud, bukit pemanah tu. Kalau tak silap 40 orang ditugaskan untuk jaga bukit tu. Bahagian atas punya. Kan? Nabi pesan dah, apa-apa jadi jangan tinggalkan bukit ni. Jangan tinggal. Apa-apa jadi, selagi tak dapat signal daripada Nabi, jangan tinggal. Nak abang kata, kita pun hari ni, tuan-tuan, kita buat satu benda, kita ada ketua. Kena dengar cakap ketua ni. Kan? Dia dah bagi arahan dah, tuan-tuan. Kena ikut cakap dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan pergi tengah jalan, kita dosa. Tak payah aku lagi bagus daripada dia. Jangan. Kan? Jangan buat macam tu. Kan? Nabi dah pesan dah, jangan tinggal. Tuan-tuan. Tetapi di sini ada di antara mereka, tuan-tuan, lupa pesan Nabi SAW. Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi SAW, yang ditugaskan untuk mengepalai. Maka dia berteriak, tuan-tuan. Dia ingatkan sahabat-sahabat ni akan pesan Rasulullah SAW. Jangan tinggal bukit ni, jangan tinggal bukit ni. Tuan-tuan, depa tak endahkan. Dia duk ingat menang dah. Rupanya belum lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian. Pada waktu tu Khalid Al-Walid, siapa tak kenal nama ni, tuan-tuan? Tapi Khalid Al-Walid pada waktu tu belum lagi Islam. Dan dialah yang memimpin tentera-tentera berkuda. Dia bawa geng-geng dia ni serang tentera-tentera pemanah yang berada di atas bukit tu. Ni Khalid Al-Walid yang belum Islam, sahabat Nabi lah, tapi belum Islam lagi waktu perang ni. Dia bawa geng-geng dia serang daripada atas bukit, serang tentera pemanah yang duduk atas bukit ni. Yang pada waktu tu tinggal lebih kurang 10 orang. Termasuklah Abdullah bin Amru bin Haram ni. Termasuk dia 10 di antara 10 orang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka 10 orang ni pun termasuk Abdullah bin Amru bin Haram ni, tuan-tuan. Walaupun tadi dia nak turun tu, dia kata dia duk rasa dia akan gugur dah. Bukan bermakna dia turun, dia serah diri untuk orang bunuh. Tak, tuan-tuan. Kalau macam tu tak dapat. Dia turun, dia perang. Dia turun, dia lawan habis-habisan. Bukan dia pergi serah diri dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Turun, perang, lawan habis-habisan. Jangan duk ingat bila dia duk rasa nak syahid ni, dia pergi tu buat lebih kurang. Memang nak mati. Tak, tuan-tuan, tak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertahan, tuan-tuan, di atas bukit tu. Berperang dengan tentera-tentera musyrikin pada waktu dan ketika tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehinggalah gugur sebagai syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yalah, tuan-tuan, tentera musyrikin kau lansirah kan 3,000 orang. Ramai. Tentera muslimin pada waktu tu 1,000 orang. 1,000 orang. Dalam perjalanan nak turun tu, tuan-tuan, Abdullah bin Ubay ni, kata orang munafik ni, kepala orang munafik. Kan? Orang munafik ni memanglah, tuan-tuan. Sebelum turun perang, apa jadi ke tak jadi nak pergi ni? Ramai mana Nabi? Bila kakak Nabi? Rasa macam lambat. Kan? Main-main nak turun perang, rasa tak jadi rasanya, sikit perut ni. Dan sikit perut. Kan? Orang munafik. Dia tak mau dah, dia hasut pula. 1,000 orang yang turun, 300 orang termakan hasutan dia. Yang sampai cuma 700 orang je, tuan-tuan. 1,000 orang tu pun sikit dah. Musyrikin 3,000.
300 orang termakan hasutan dia. 700 orang je yang sampai, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, perang Uhud ni berlaku pada bulan raya 15 Syawal tahun ketiga Hijrah. 15 Syawal. Kita puasa 6 tak habis ke? Kan? Puasa 6 tak habis ke bulan Syawal. Tuan-tuan. Tahun ketiga Hijrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentera musyrikin, tentera Quraisy dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan jadi kepala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 70 orang sahabat-sahabat Nabi SAW yang gugur dalam perang Uhud ni. Termasuklah yang tadi, Abdullah bin Amru. 70 orang, tuan-tuan, yang syahid dalam pertempuran Uhud ni. Termasuklah juga pak menakan Nabi, pak saudara Nabi, Sayyidina Hamzah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pak menakan Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Pak menakan Nabi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Termasuklah juga sepupu Nabi, Abdullah bin Jahshi. Sepupu Nabi. Kemudian sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Mus'ab, tuan-tuan, syahid muda. Dia orang yang Nabi utuskan sebelum hijrah. Nabi hantar dia pergi dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pergi Madinah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanzalah. Tuan-tuan pernah dengar nama Hanzalah kan? Hanzalah bin Amir. Hanzalah ni salli ala Sayyidina Muhammad. Satu orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan kaum Ansar. Maknanya Madinah. Merupakan keturunan Bani Aus. Dia gugur juga dalam perang Uhud ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia tinggalkan satu orang anak lelaki. Kalau kita baca kisah dia, tuan-tuan, dia baru berkahwin, baru menikah. Tu mai seruan jihad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia minta izin dekat Nabi untuk dia pergi berjumpa saklus dengan isteri dia ni. Baru menikah. Baru menikah, tuan-tuan. Kita kalau baru menikah, bukan kata pergi berjihad, tuan-tuan. Pergi perang, main masjid pun tak dah. Kita lah kan. Tapi bukan orang sini lah, kita tu orang tempat lain. Ni nak pergi berjihad ni, tuan-tuan. Nabi tak ajak dia, sebab Nabi tahu dia baru menikah. Cuma dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk pergi berjumpa dengan isteri aku, Ustaz. Nabi pun senyum. Nabi tahu baru menikah, tuan-tuan. Allahu Akbar, kan? Nabi senyum, Nabi izinkan dia pergi. Dia pun pergilah jumpa dengan isteri dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi pun tak ajak dia, tuan-tuan. Nabi tak ajak dia turun berjihad ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi lepas dia jumpa dengan isteri dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia bergegas, tuan-tuan. Dia ligan tentera-tentera Islam ni, ikut mereka daripada belakang, tuan-tuan, dengan salli ala Sayyidina Muhammad, dengan gagahnya, dengan semangat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan dialah antara sahabat Nabi SAW yang pada waktu dan ketika itu berjaya mendekati Abu Sufyan, yang merupakan pemimpin kaum musyrikin dalam peperangan tu, yang hampir-hampir dapat bunuh Abu Sufyan. Walaupun dia ni main belakang dah, dia punya semangat tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, turun pi, tuan-tuan. Orang pun tak sangka dia. Dia ingat dia tak main dah, sebab baru menikah. Kan, orang perang, tuan-tuan, pakai tu menutup. Tak sangka, kata dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila dia turun dalam peperangan tu, dia syahid. Dia syahid, tuan-tuan. Ketika mana sahabat-sahabat cari jenazah-jenazah yang gugur syahid ni, sahabat perasan seorang tak jumpa ni, seorang tak ada ni. Dalam ramai-ramai yang turun ni, seorang tak ada. Iaitulah Hanzalah. Hanzalah tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka cari dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupanya Hanzalah ini berada dekat dengan sungai.
dia telah dimandikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia diberi gelaran, tuan-tuan, ghisil malaikah, yang dimandikan oleh malaikat Allah. Pasal apa ni? Pasal apa? Pasal tadi kan dia minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak pergi jumpa isteri aku. Maknanya dia pergi tu, dia bersama dengan isteri dia. Tak ada nak mandi, tuan-tuan, terus pergi turun jihad. Malaikat main mandikan dia. Sebab tu ketika mana syahidnya sahabat Nabi, hebat juga, tuan-tuan, yang bergegar arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, Sa'ad bin Mu'az, syahid perang Khandaq, bergegar arasy Allah. Nabi kata, aku nak dapatkan jenazah dia dulu sebelum malaikat dapatkan dia dulu, sebagaimana yang berlaku pada Hanzalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Malaikat mandikan Hanzalah. Tak ada nak mandi dah, tuan-tuan. Turun pergi berjihad. Kita kan tak ada mandi, lena. Lena terus, tuan-tuan. Kan tak ada mandi, lena terus. Ni jaga-jaga, tuan-tuan. Tak buat terlupa mandi, mayang subuh, main jemaah. Tengah mayang mandi ke tak? Sudah. Tak apalah kena kat jemaah, kena kata imam ni. Tengah kata imam, tengah duduk semayang, tuan-tuan. Mandi ke tak? Sudah. Lepas tu dia fikir, nak abang ke tak abang? Nak abang ke tak abang? Tuan-tuan jangan duk abang. Mau duk abang 7 keturunan, orang tak lupa. Nah, kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Tuhan salah. Dia pun gugur syahid dalam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian. Tu dulu Rabbani buat lagu nasyid Hanzalah tu. Nak bagi orang kenal Hanzalah tu siapa dia, kan? Dia takkan kenal kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanzalah ni sahabat Nabi. Rabbani buat nasyid dulu masa roh Sa'asri duk ada lagi. Dia kata apa? Hanzalah pergi ke medan jihad bersama dengan para sahabat, bertempur hebat penuh semangat sehingga dia syahid akhirnya. Turunlah malaikat ke bumi, mandikan jasadnya simpati. Dia cerita perjalanan yang berlaku dekat Hanzalah. Nasyid dulu dia banyak cerita bagi kita faham. Malaikat turun mandikan dia, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu Hanzalah, syahid pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perang Uhud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mus'ab, tuan-tuan, isteri dia tengok dia, Allah tak boleh tahan. Orang abang pak menekan dia mati, seri ni kan, pak menekan mati, adik dia mati, tak apa, tunjuk Mus'ab, tuan-tuan, Allah tak boleh tahan. Nabi kata apa? Sesungguhnya suami wanita ini sangat kasih kepada dia, Mus'ab ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Tak boleh tahan. Nah, ni di antara sahabat-sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekadar tu, tuan-tuan. Nak tengok jam kat pukul 8 kau terlajak banyak sini ni. Kan tempat dia monti dah. Jadi wallahu taala a'lam. Setakat itu pada pagi ni yang baik terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah kurang kelemahan saya sendiri. Walaupun hakikat yang sebenarnya semua itu datang dan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf lah, tuan-tuan. Terlajak pagi ni kan. Selalu dak wanti 7.45 boleh lewat pun. Sebab mula pun lewat lah ni kan. Subuh lewat, waktu solat semua lewat lah ni, tuan-tuan. Kan. Tapi lewat-lewat pun kadang dah agak masbuk lah. Kau lewat tak ada masbuk dah, pasal lewat dah. Rupanya ada juga lagi kan. Jadi tuan-tuan minta maaf banyak-banyak lagi sekalian. Hampir-hampir pukul 8, 4 minit, 5 minit pukul 8, tuan-tuan. Dia subuh ni tak boleh, pasal ada nampak kuih lama, kuih cerah. Ni kira cerah tak panas lagi kelang kabut kan. Kalau maghrib tak apa, kuih lama, kuih kelam. Tu pun kadang-kadang balik kencing, tuan-tuan. Tu terang maghrib, subuh lagi lah. Jadi minta maaf banyak-banyak lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah banyak umur kita jumpa lagi. Azam lah, tuan-tuan. Untuk kita cita-cita untuk syahid. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Syahid yang sebenar-benarnya. Dengan adanya niat tu, tuan-tuan, kata Nabi, walaupun mati di tempat tidur, Allah bagi pahala syahid untuk kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, dengan apa yang sedang berlaku ni, mudah-mudahan kita akan lebih sayang lagi lah kepada agama kita. Sebab Allah tu duk uji kita hari ni, tuan. Bagaimana yang berlaku baru ni, tuan, duk tengok duk belarak sekali dalam perarakan baru ni kan. Hati puasa baru ni duk belarak sekali, tuan-tuan. Allahu akbar.
Kelang kabut tuan-tuan, sampai baru ni khutbah di Pening pun, khutbah kedua kan, selit juga bab ni tuan-tuan. Benda dah ada fatwa dah. Kita kena ikutlah garis panduan ni. Ritul agama, perayaan agama lain, jangan duk kalut. Depa tak kalut pun agama kita tuan-tuan, kita duk kalut toleransi dalam bab agama depa. Semalam saya jumpa dengan kawan India, saya tanya dia, Tepusam ni, dia tahu ustaz, saya kawan dengan orang India, memang saya nak jumpa dia lama. Dia tahu ustaz, Tepusam ni bukan perayaan. Habis tu, dia tahu Tepusam ni ustaz, pemujaan. Lagi dahsyat. Kita duk ingat raya je tak boleh, pasal raya agama kan. Dia tahu tak ustaz, ni bukan raya. Raya macam Deepavali tu dia tahu, ni pemujaan. Puja roh. Tu yang mereka duk belarak, duk sebut tu kan. Sekali duk cucuk tu tiba-tiba masuk jadi tak tentu hala tu. Pemujaan. Siapa orang kita pergi ikut sekali? Kan? Siapa orang kita pergi ikut sekali tuan-tuan? Saya duk sebut banyak kali dalam benda ni tuan-tuan. Kita terlampau nak toleransi dalam bab ni. Depa tak pernah duk kalut nak join kita pun. Kita buat program duk belarak Maulid Nabi ada, depa mai duk ikut sekali. Tak ada, kita je tuan-tuan duk kalut. Ni ujian Allah bagi kat kita. Patutnya kita ambil semangat sahabat tadi ni, nak pertahankan agama kita. Sebab tu kalau kita tak mampu tuan-tuan, tak mampu nak ke depan sekalipun tuan-tuan, jangan kita jadi punca orang yang akan menjatuhkan martabat Islam. Kan, orang yang menghancurkan Islam. Kalau tak mampu nak ke depan sekalipun, jangan. Tu saya kata hari ni orang kalau tak semayang maghrib sekalipun, tay orang duk azan, tay orang semayang maghrib, kalau hang tak semayang pun hang jangan duk lepak tepi jalan. Hang balik lah. Ataupun hang pilih duk tang mana, jangan duk lepak tepi jalan, sebab perbuatan hang tu menyebabkan orang pandang rendah pada Islam. Biar anda rasa malu semua. Sampai terus tu tuan-tuan, kita nak jaga Islam ni. Nabi dengan sahabat bawa Islam macam tadi tuan-tuan, perang. Kita sampai nak jaga Islam je, nak jaga je tuan-tuan. Tu pun kita tak boleh pi dah. Allahu Akbar. Jadi wallahu ta'ala a'lam tuan-tuan. Saya jadi kuliah duha hang jauh. Tubuh tukar pergi kuliah duha pula. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak tuan yang menyumbang dan tabung kat situ lah macam biasa. Tabung sekolah almarhum Ustaz Bakri Yahya. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah bagi gantian kepada setiap sumbangan tersebut insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته